Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menyaksikan Pentaksiran Bilik Darjah PBD yang lebih dikenali sebagai PBD, dan topik kita pada hari ini adalah PBD dalam pendidikan Islam untuk murid-murid tingkatan 1, 2 dan 3. Dan bersama dengan saya Syafiqah Hanafiah. Dan pastinya ada guru yang akan mengajar kita pada hari ini mendiskusikan tentang topik kita pada hari ini. Jom kita saksikan dahulu profil guru. Baik, dalam PBD hari ini kita akan mendiskusikan berkenaan dengan PBD dalam pendidikan Islam untuk murid-murid tingkatan 1, 2 dan 3. Sebelum perbincangan kita, saya kenalkan dahulu guru juru bahasa isyarat kita, Cikgu Duzaimah Kamarudin daripada SMK Tun Mutahir Batu Berendam Melaka. Apa khabar Cikgu? Baik, terima kasih Cikgu bersama dengan kami pada hari ini. Dan bersama dengan kita pada hari ini, guru akan menjelaskan tentang topik kita iaitu Ustazah Siti Rahmah Syahbuddin daripada SM Sains Selangor Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, Ustazah apa khabar hari ini? Alhamdulillah sihat. Syafiqah apa khabar? Sihat. Ustazah merah menyalir ni, masya-Allah. Oh, jadi Syafiqah pula coklat yummy. Masya-Allah. Jadi Ustazah, untuk topik kita PBD dalam pendidikan Islam tingkatan 1, 2 dan 3, saya pasti Ustazah sudah bersedia untuk menjelaskan tentang topik kita. Tak sabarnya ni Syafiqah, kita nak beri panduan kepada penonton di luar sana. Baik, jom kita persilakan Ustazah untuk mulakan. Kita mulakan Syafiqah ya bersama-sama. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Ustazah Siti Rahmah binti Syahbuddin ataupun dikenali sebagai Usrah dalam slot PBD dalam pendidikan Islam tingkatan 1, 2 dan 3, di mana pada hari ini Ustazah akan kongsikan bersama penonton-penonton di luar sana bagaimana untuk kita melaksanakan pentaksiran bilik darjah. Di sebelah Ustazah ini ada buku panduan pentaksiran bilik darjah atau kita kenali sebagai PBD ya Syafiqah dalam dunia pendidikan sekarang ini bagi mata pelajaran pendidikan Islam untuk tingkatan 1, 2 dan 3. Okey, Ustazah teruskan. Untuk segmen yang pertama ni kita nak pergi kepada pengenalan. Apa sebelum kita nak melaksanakan PBD ni, apa yang cikgu lah terutama ya Syafiqah perlu tahu terlebih dahulu. Ya, sebab cikgu-cikgu yang kena melaksanakan PBD ni Syafiqah dekat sekolah ya. Jadi yang dia punya apa istilah dia audiens lah ya. Audiens dia ialah murid-murid di sekolah. Jadi ibu bapa perlu tahu apa yang anak-anak mereka perlu jalani ya. Okey. Jadi apa yang kita paparkan di monitor ialah buku teks pendidikan Islam tingkatan 1, tingkatan 2 dan tingkatan 3. Ini adalah kita punya skop mata pelajaran kita ya, pendidikan Islam tingkatan 1, 2 dan 3. Jadi bidang pembelajaran untuk pendidikan Islam ini kita ada 6 bidang. Untuk pengetahuan semua, kita ada 6 bidang pembelajaran iaitu bidang Al-Quran, hadis, akidah, kita ada bidang fikah, bidang sirah dan tamadun Islam, juga bidang akhlak Islamiah untuk siapa yang belum mengetahui lagi lah. Ya. Okey, kemudian ini dia langkah-langkah apabila seorang cikgu itu dia nak melaksanakan PBD di dalam kelas ya. Iya ke nak melaksanakan PBD dalam kelas? Ya. PBD ni dia pentaksiran formatif iaitu pentaksiran yang dilaksanakan semasa guru itu melaksanakan PDPC di dalam kelas ya. Okey, jadi pertama sekali langkah pertama apabila seorang cikgu itu dia nak melaksanakan PBD, dia hendaklah mengenal pasti dan menguasai cara melaksanakan PBD secara umum. Apa bahan rujukan yang cikgu ni kena tengok Syafiqah? Cikgu ni kenalah ini dia bahan dia ya. Cikgu-cikgu kat luar sana dan ibu bapa pun perlu tahu. Inilah dia buku panduan PBD edisi kedua 2019. Jadi PBD ni Syafiqah sebenarnya dia banyak berubah ya, dia banyak berubah, tapi ini adalah buku panduan yang paling terkini ya yang cikgu-cikgu perlu rujuk.
Kemudian apa langkah seterusnya untuk mata pelajaran pendidikan Islam tingkatan 1, 2 dan 3, guru-guru perlu mengenal pasti dan menguasai kurikulum standard sekolah menengah pendidikan Islam dengan merujuk DSKP pendidikan Islam tingkatan 1, 2 dan 3 dan buku teks pendidikan Islam tingkatan 1, 2 dan 3 kerana buku teks merupakan terjemahan bagi DSKP pendidikan Islam tingkatan 1, 2 dan 3. Ada bersama kita di studio ini adalah DSKP yang berdekatan dengan Syafiqah, DSKP pendidikan Islam tingkatan 1, tingkatan 2 dan yang berdekatan dengan Ustazah ialah DSKP pendidikan Islam tingkatan 3 ya. Okey, kemudian yang seterusnya apabila kita memegang dah DSKP dan buku teks, apa yang perlu kita buat ialah merancang pelaksanaan PBD dalam proses PDPC bagi satu-satu SK. SK itu apa? Standard kandungan yang terdapat dalam DSKP kita dengan lengkap. Dalam RPH mengikut kesesuaian tempoh pengajaran yang diberikan dengan merujuk kedua-dua dokumen tadi. Kemudian setelah kita rancang, kita pun laksanakan PBD seperti mana yang dirancang dengan merujuk buku teks dan menyediakan instrumen pentaksiran yang bersesuaian. Kemudian setelah kita melaksanakan PBD, apa yang perlu kita buat? Kita berikan prestasi kepada setiap murid. Selepas selesai, murid melaksanakan setiap tugasan yang diberikan bagi satu kelompok SK, iaitu standard kandungan tadi. Setelah kita selesai memberikan prestasi, maka barulah kita merekodkan perkembangan murid setelah selesai PDPC dilaksanakan dan seterusnya merekodkan tahap penguasaan murid tersebut jika satu kelompok SK telah selesai diajar. Banyak kan term-term baru kan yang Syafiqah dengar ya. Okey, itu saja untuk pengenalan kita. Terima kasih Ustazah untuk pengenalan mukadimah untuk PBD dalam pendidikan Islam tingkatan 1, 2 dan kita ringkas dan padat penjelasan Ustazah. Mudah-mudahan memberikan pencerahan. Dan sekarang ini Ustazah, kita nak beri ruang untuk kita berehat seketika. Kita kembali selepas ini di Didik TV KPM.